Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban min islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik. فإنما تقلبه أنت اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم ربي زدنا علما والحمد لله رب العالمين. Bab 82, lunak tidak tergopoh gapah. Lunak tidak tergopoh gapah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, Abu Layth As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah datang sekumpulan orang Yahudi ke rumah Nabi SAW, lalu mereka mengucap, Assalamu alayka. Maka dijawab oleh Nabi SAW, Wa'alaikum. Maka Siti Aisyah berkata, Wa'alaikumussalam wallahu wala natu. Maka Nabi SAW bersabda, Ya Aisyatu inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli. Qalat alam tasma' ma qalu. Qala qad qultu alaikum. Hai Aisyah, sungguh Allah suka pada kelunakan dan ketenangan dalam semua urusan. Siti Aisyah berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Jawab Nabi SAW, saya telah menjawab dan kamu juga terkena apa yang kamu ucapkan itu. Jadi, ini salah satu kelunakan, makna lemah lembut dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi orang Yahudi datang jumpa Nabi, Nabi jawab. Walaupun jawapannya itu bukan Waalaikumsalam, tapi Waalaikum. Dan juga ke atas kamu, terserah kepada Allah. Apa yang Allah nak berikan kepada orang-orang kafir. Dia orang kafir ni bila dia bagi salam pada kita, Assalamualaikum, maka kita pun jawab Wa'alaika. Tawatu saja. Maknanya apa yang Allah nak bagi pada dia tu terpulang pada Allah. Dan ke atas kamu juga. Atas apa? Wallahu alam lah. Serah pada Allah. Ini jumpa kalau orang kafir, kalau kita tak boleh lah bagi salam pada orang kafir. Jangan pula kita bagi salam pada orang kafir. Tapi bila orang kafir bagi salam pada kita, kita jawab Wa'alaika ataupun Wa'alaikum. Ramai tadi itu kan. Atas kamu semua. Apa atas kamu semua? Itu hak Allah. Itu tanda kita ni lunak. Mana kita ni menjaga. Seperti juga dalam peperangan. Kita tak tahu pergi serang. Nabi tak serang dulu. Nabi pergi diplomasi dulu. Pergi berjumpa dulu. Hantar rombongan untuk berbincang. Untuk menyatakan kelembutan dahulu. Bincang, kita genjat senjata ke, cari jalan penyelesaian yang baik. Kalau tak boleh berlaku juga, maka dengan peperangan, maka barulah berlaku peperangan. Itu lunak, jangan tergopoh gapah. Abu Layth meriwayatkan dengan sanadnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, Hai Aisyah, siapa yang diberi bahagiannya dari sifat lunak dan tenang? Nabi kata, siapa-siapa yang ada sifat lunak dan tenang dalam apa jua keadaan, tenang, dia menghadapi satu-satu benda itu dalam keadaan tenang, lunak dan berfikiran cerdas, berarti telah diberi bahagiannya dari kebaikan dunia akhirat. Mana dia ni orang yang mendapat kejayaan. Senang saja, bila mendapat dunia dan mendapat akhirat. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Inilah orang yang berjaya. Berjaya bukan makna dia itu orang yang pangkatnya tinggi. Berjaya bukan makna dia dapat gelaran yang besar. Berjaya bukan dia dapat kemuliaan di sisi manusia, kaya, apa lagi, macam-macam lah. Tapi kejayaan yang sebenar dia mendapat dunia, dan yang paling utama dia mendapat akhirat. Itu dia. Jadi kita ini orang yang antara bahagian, antara benda yang menjadi kita bahagia dan berjaya dunia akhirat adalah orang yang lunak, orang yang tenang dalam menghadapi apa jua keadaan. Itu yang Nabi sebut
kepada kita, diberikan kebahagiaan dan kebaikan dunia akhirat. Dan siapa yang tidak diberi kebahagiaan dari sifat rifq, lunak dan tenang, berarti tidak diberi bahagiannya dalam kebaikan dunia akhirat. Tak tenang, tidak boleh berlaku ketenangan, tidak buat tergopoh-gapoh, buat kerja itu nak cepat sangat. Bukan kita kata lambat, tidak, tapi mana dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik, tidak tergopoh-gapoh, ikut strategi. Strategi itu kena ada, kan? Bagaimana strategi nak lakukan satu-satu benda. Masak pun strategi, cuma kita tak panggil lah strategi. Strategi macam mana? Mak dia ada plan dah nak masak apa hari ni, esok nak masak apa, nak beli barang apa, tu strategi dia lah tu. Nak susun, aku kena ada barang ni siap-siap supaya nanti aku tak perlu ulang alik dah pergi ke pasar raya, ke pasar nak beli barang ni 2 kali. Takkan hari-hari nak pergi beli bawang benda yang sama aja. Lebih baik dia beli, okey, bawang ni berapa lama boleh tahan? Seminggu boleh tahan. Strategi, kan? Bagaimana bentuk kerja itu, kan? Tindakan yang dia lakukan itu, kan? Bagaimana gerak kerja yang dia buat. Itu strategi. Kan? Jadi dalam keadaan yang begitu, bagaimana kita nak laksanakan? Apa saja jua keadaan lah, kan? Yang ke? Belum lagi lah ke? Ada lagi? Esok lah ke? Boleh. Di mana strategi ni tenang dia buat benda, tak gopoh-gapoh. Jadi kalau tak gopoh-gapoh ni berlaku, dia tidak ada strategi, tidak ada ketenangan. Kalau kita nak buat satu benda tu mula, contohnya nak masak, tiba-tiba tak ada bahan, tak tahu gopoh-gapoh nak pergi beli barang tu, nak pergi ke tempat tu, nak start kereta pula, cari benda apa dia minyak apa semua, macam-macam benda lah, kan? Ni bila orang yang berstrategi, orang yang mendapat ketenangan, Allah beri. Nak dapat strategi yang bagus, tenang je. Selain daripada dia bijak, dia belajar. Belajar ini salah satu benda yang wajib. Tetapi bila Allah beri ini, pembelajaran itu diaplikasikan benda yang kita laksanakan dalam praktikal, dalam kehidupan harian. Tapi kadang-kadang mencapai kebaikan satu-satu strategi itu dengan dia tenang di sisi Allah. Lepas tu kita tengok orang-orang yang hebat. Mereka ni apabila berlaku satu-satu benda, mereka tenang. Dia tak belajar pun sangat, tak tahu pun, tapi ada kaedah-kaedah dia tahu, dia beramal. Nabi ajar, fikir dulu, duduk dulu kat relax, fikir kebesaran Allah. Itu bila hati ingat Allah, dia akan jadi tenang. Sebab tu kita berjaya dunia dan akhirat. Susun cantik ya keadaan. Aku masak nanti pukul 11 start, pukul 12 dah siap. Lepas tu aku dah beri relax. Aku relax sekejap, lepas tu balik makan, lepas tu kulit qaulullah, boleh semayang. Cuma kalang kabut pukul 12 baru nak start masak. Kalang kabut kita. Kita nak basuh baju time bila? Dulu kita ngaji kena kata je lah, hampa budak-budak kena seradek lah. Waktu basuh baju tu bila? Bila waktu mandi je kita basuh baju. Pakai baju hari-hari, benda baju tu sampai 3-4 pasang pakai. Sehari sepasang. Jubah hampa pakai pun pakai waktu sembahyang. Bukan basuh hari-hari. Ada orang basuh hari-hari? Jubah? Tak ada. Basuh subuh pakai, basuh zuhur basuh. Ada. Lepas tu asar basuh. Kaya. Mak dia tanya mana sabu, habis. Tak sampai seminggu, 3 hari. Tak. Dia ada susunan dia. Okay, maknanya seminggu. Ya, seminggu ni mana baju jubah ni dah kotor, dah berbau, dah masam. Ni baru kita basuh. Kalau hari-hari pakaian kotor kita pakai, jadi kita basuh waktu bila? Dulu kita duduk ngaji, balik saja kita basuh. Waktu kita duduk mandi tu kita basuh satu lai yang kita pakai tu, kita sidai. Itu susunan yang elok. Tadi mana kalau orang susun elok, dia tak ada masalah dalam waktu. Nah, ini yang Nabi sebut, tak perlu apa-apa. Orang yang dah elok susunan kehidupannya, mengikut dia punya. Kalau kita duduk di office, kita ada apa dia panggil apa dia, timetable tu, file meja tu tulis siap dah dia punya. Dia pukul 8 aku masuk kerja, sampai pukul 5 kerja apa aku nak buat, berapa minit, berapa saat. Sama tak kita dalam, kalau kita duduk belajar tentang motivasi, kita duduk belajar tentang bagaimana kita nak menguruskan TOT, TTT dalam nak menggerakkan orang yang ada hadapan audien, berapa minit, semua disusun. Mula-mula kita punya instruktur masuk. Okey, instruktur masuk, dia mesti ambil masa 15 minit sebelum first leader ataupun orang kata apa dah,
speaker utama masuk. Ini motivasi. First leader ni memperkenalkan music time bila nak masuk, video LCD time bila kita nak pancarkan, dan video itu kena dengan muzik time bila kita. Okey, mana orang yang jaga tu time tahu dah. Okey, bila dia masuk saja minit ketiga kita dah masuk slot. Gambar dia punya introduce dia tu. Kita panggil induksi kita masuk. Dalam motivasi sama je, dalam PKP apa dia kita panggil dalam belajar lupa dah apa tu? PDP. Pembelajaran dan pembelajaran. Pelajaran dan pembelajaran. Duduk sama je keadaan kaedah, cuma intonasinya, gayanya berbeza-beza. Susun. Tengok orang bagi motivasi tu, tengok dia susun cantik. Slot dia. Introduce dia dulu masuk, lepas tu masuk pula yang kedua, dia punya sampailah masuk. Kalau kata ada speaker utama tu, speaker utama adalah yang akan bagi. Dialah akan bagi ceramah yang utama. Itu pun ceramah utama bagi satu-satu konsultan, satu-satu motivasi. Sampailah akhir dia susunan dia. Ada time dia. Siapa jaga time, dia tulis siap dah bagaimana time itu ada. Time itu ada macam mana? Dengan segi menggunakan slide yang ada, PP yang ada, PowerPoint yang ada. Ini susunan dia itu berapa jam, berapa masa. Itu disusun dengan cantik. Bila ada susunan itu, kita gerak kerja elok saja. Macam tentatif yang kita lakukan lah. Buat kerja camp, apa saja kita laksanakan, perkemahan, susunan tu kena ada. Jadi bila ada, maka kita tak ada gapa-gapa. Ikut elok saja. Di dalam kehidupan kita, Allah susun cantik dah segi solat tu. Allah dah katakan waktu solat ni 5 waktu. Ada waktu duha dia. Waktu bila kita nak rehat, Allah susun cantik dah pada kita. Kalau kita ikut law tu, akan jadi elok. Maka kita menjadi manusia yang berjaya dunia dan berjaya akhirat. Orang yang tidak akan kelang kabut. Elok saja. Orang lain boleh buat kerja banyak, tapi kita ni satu kerja pun tak jadi. Kenapa tak susun? Kena susun cantik-cantik. Baik. Abu Lais meriwayatkan dari Sa'id Al-Musayyab berkata, Nabi SAW bersabda, puncak akal sudah iman pada Allah, pandai bergaul dengan sama manusia. Akal ni pada hati. Otak ni dia ada neuron penyimpan, database. Neuron ke otak. Dalam neuron tu ada satu lagi, penyambung. Kita mungkin kena lupa nama dia, istilah dia. Di neuron pada otak ni banyak. Manusia ni dalam kajian hanya 10% je guna otak. Kepurataan. Purata ni maknanya kita tengok kajian daripada 100,000 orang, jadi daripada 60%, bila kajian ni mencapai 60%, kajian menyatakan 10% sahaja yang menggunakan otak. Adalah daripada 10% menggunakan 25%, 15%. Okey, jadi dia ikut puratan 60% daripada 100,000 kajian yang digunakan. Maknanya ada 100,000 responden menggunakan otak, cek mereka hanya menggunakan 10% daripada akal. Yang lain ada tak? Ada yang guna 15, ada 20, tapi kepurataan majoriti manusia guna otak 10%. 10% yang kita guna. Sedangkan otak kita ni, kalau ada komputer sebesar Burj Khalifa, komputer Burj Khalifa ni PC tu, personal komputer yang lengkap dengan 6 sistem yang utama, dengan RAM-nya, dengan hard disk-nya, dengan motherboard-nya, dengan prosesornya, dengan power supply-nya, cukup lengkap. Ni kalau orang nak buat benda, kena tahu semua benda tu untuk buat komputer. Lengkap. Maknanya kalau kita tengok Facebook punya storage untuk dia simpan data seluruh umat dunia ni, berapa besar dia punya kilang untuk simpan storage. Bayangkan Burj Khalifah ni besar ni, tinggi. Otak kita tu lebih, kalau 1% ataupun 5% yang ada pada otak kita itu lebih hebat daripada yang ada pada Facebook punya storage tadi tu, daripada Burj Khalifah punya PC. Kita baru guna hanya 10%. Kepurataan manusia sejagat ni 10% je guna otak. Bayangkan orang boleh guna 100%.
Ada satu filem dia buat filem Lucy. Lucy ni dia buat dia dimasukkan satu jenis bahan dalam badan dia. Bahan tu pula warna biru. Sebab apa warna biru? Biru ni permulaan kepintaran. Sebab tu subuh ni dia ada spektrum biru. Bermula dengan biru yang pudar, kita panggil biru muda, menjadikan permulaan. Permulaan ni asas kita punya anatomi, dia bahagian kepala. Mudah kita nak jadikan otak kita. Sebab tu subuh tu kena bangun awal, semayang subuh awal. Itu bagi spektrum yang bagus pada tubuh badan kita ni. Dia biru. Di filem Lucy ni, dia ada satu, kita kata dadah ke apa tak tahu, dimasukkan dalam perut dia untuk dijual, tapi pecah dalam perut hingga menjadikan dadah tu jadi dia impact kepintaran. Wallahu a'lam cerita. Tapi benda tak mustahil dalam segi kehidupan, tak mustahil. Cerita tu ceritalah, tapi tidak mustahil di sisi Allah. Sebab memang otak kita begitu. Ada susun bagaimana otak dia berfungsi sampai satu tahap otak dia itu kita guna 10%, tapi boleh dia menggerakkan apa saja yang ada di kelilingnya. Boleh memanipulasi apa yang ada di sekelilingnya. Ini dia buat satu benda. Boleh tak kita buat? Boleh. Siapa dia? Para ulama terdahulu telah laksanakan begitu hebat. Mereka boleh. Ini yang Allah berikan kepada mereka. Cuma tidak adalah istilah sains macam kita, tapi istilah itu tak perlu ada, kerana di sisi Allah bukannya perlu pada istilah. Satu ilmu yang maha luas. Macam subpartikel lah. Subpartikel ni, satu benda duduk di satu tempat, berubah pergi satu tempat lain dalam sekelip mata. Bagi kita pelik. Tapi di sisi Allah tidak. Namanya subpartikel. Perubahan satu benda ke tempat yang lain itu benda yang dah wujud lama. Bila wujud? Sejak zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghisu, Allah sebut pada kita. Berlaku dalam belum lagi Nabi Allah Sulaiman kelip mata, benda tu dah ada. Apa dia? Istana Ratu Balqis. Tak kelip mata lagi dah ada. Satu tempat yang jauh tak berlaku. Itu namanya subpartikel. Subpartikel ni dah ada dah zaman sekarang, yang dibuat oleh musuh-musuh Allah. Dia mereka sedang kaji merubah satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin kita tak didedahkan, nampak bunyi pelik, tapi tak pelik di sisi Allah SWT. Kita percaya dengan Allah SWT. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya dengan keimanan benda-benda yang pelik ini, mereka menyatakan dalam segi sains, tunjuk bagaimana namanya subpartikel, perubahan. Ini boleh berubah. Betul sistem hype yang berlaku di antara langit dan bumi. Satu sistem solar yang ada di langit, mereka buat satelit, dan juga satu sistem solar di bawah bumi. Itu dikaji bagaimana bentuk 7 petala bumi, 7 petala langit. Apa dia hubungan dua ini yang boleh berlaku. Maka mereka buat. Maknanya boleh meledakkan satu-satu benda. Ini sistem yang buat. Di otak kita guna 10% saja. Otak keputeraan 10% itu kajian sains. Tapi ada manusia yang menggunakan yang lebih hebat pada itu. Mereka menggunakan otak. Begitu dah dahsyat. Hingga boleh menggerakkan satu benda lain. Ada yang boleh buat. Berlaku. Tetapi perlu kepada tempat. Mereka ni kadang-kadang yang buat ni kadang-kadang guna sihir. Tapi adakah selain pada sihir, boleh guna jin dan syaitan ni? Boleh tak? Boleh. Atas izin Allah. Dan Nabi sebut di sini, puncak akal sudah iman pada Allah. Puncak paling tinggi adalah keimanan pada Allah. Bila akal kita, neuron kita ni semuanya baik. Otak kita terpali pada. Neuron kita ini ada banyak. Terlampau banyak neuron. Guna 10%. Itu pun tak semua. Neuron ni pula bagaimana bersambung. Kita kata ni satu bukit. Ni satu bukit. Faham betul-betul. Neuron dalam otak ni. Ada satu bukit. Bila kita nak pergi ke bukit yang satu lagi ni, kita nak guna apa untuk pergi loncat bukit ni? Takkan kita nak turun bawah ni. Macam-macam cara. Bukit ni nak turun bawah. Kita naik bukit ni. Okey, ada orang. Bagaimana kita nak makin cepat? Adakah kita nak turun hari-hari? Tidak. Macam kita lah. Dulu jalan mula-mula hutan. Ada sungai kena terjun naik perahu. Mula-mula perahu tu kena kayuh dengan tangan. Guna pendayung. Tapi lama-lama sekarang apa yang berlaku? Ada jambatan. Lepas tu jambatan pula setiap bulan-bulan boleh bergerak. Nampak? Mudah. Gitu juga otak kita. Mula-mula kita pegang satu tali. Bawa. Turun. Naik bukit ni. Lepas tu ikat tali tu kat sana. Ikat ni. Jadi ada dah satu tali. Jadi dulu kena turun. Sekarang ada tali. Mudah. Guna tali pula. Ambil lagi tali kedua. Turun. Sambung balik. Gitu. Neuron otak dia akan sambung. Bila kita biasa sambung. Jadi tali terlampau banyak. Maka dia akan menjadi
Titi jambatan, bila jambatan ni mula satu tali. Satu tali kita nak jalan, boleh ke? Senang ke payah? Boleh jalan tapi susah. Mungkin guna-guna hook, kena ada cangkuk, kena ada tool yang untuk climb. Jadi banyak benda. Jadi bila dah semua sampai jadi jambatan, mudah sampai. Itu namanya kita jadi mainin, pemudahan akal kita. Sebab tu kita boleh berjalan. Dulu waktu kecil kita berjalan jatuh rebah, menangis apa semua. Tapi bila otak tu dah sambung lama jadi kebiasaan, jadi kukuh. Ini. Mengapa juga kalau hampa duk ngapa kita duk dengar ilmu kukuh. Bila otak neuron tu baik, maka saluran yang baik, maka fikiran kita akan fikir dengan baik. Fikir guna hati sebab satu sumber yang baik. Elok semua itu. Sebab tu kita duk ngapai elok semua benda yang sama. Sebab tu kita duk zikir. Mula-mula lu zikir, aduh nak wirid, payah. Tapi bila dah sambung, tak banyak, baru 10% kita gunakan. Jadi ini yang Allah berikan pada kita. Tapi benda ni mudah untuk rosak. Bagaimana dia akan rosak? Bila otak kita ini melihat. Sebab tu Imam Ghazali suruh jaga 7 panca indera. Melihat benda yang tak elok, melihat benda yang haram. Neuron tadi tu, kalau kata-kata ni titi, dia mungkin patah separuh. Kalau rajin tengok benda tu, putus. Bila putus tu yang kita lupa. Dia berlubang. Macam tikus makan keju, berlubang. Bila berlubang tu lupa kat situ. Kalau kita rajin buat maksiat yang banyak, itu namanya dosa. Bila dosa yang banyak, maka hati tu akan jadi hitam. Tak boleh nak fikir dengan baik sebab putus wayar. Bila putus wayar, satu wayar putus pada kita punya motherboard, prosesor tak boleh nak gerak dah. Pening dia nak mikir. Hadis nak boleh proses, tak boleh proses dah. RAM langsung tak jam. Walaupun dia RAM tu paling tinggi sekali. Sekarang DDR7, kelas 8 ke apa, tak boleh nak pergi. Sebab ada satu sumber yang tidak boleh capai kepada matlamat. Power supply tak sepas. Jadi itu. Mata tengok benda tak elok, buat maksiat. Telinga duk buat benda maksiat. Mulut cakap benda maksiat. Jadi dia putu-putu jadi rosak. Jadi hati jadi hitam. Itu Nabi sebut peringkat keimanan adalah melihat kebesaran Allah. Bila melihat Allah, buat patuh pada Allah, maka dia akan elok, cantik. Dan sampai satu tahap, mula dia pergaulan dengan elok. Bergaul macam mana? Pandang mata dengan orang yang baik. Pandang mata benda yang halal. Pandang mata benda yang elok. Telinga dengar benda yang baik. Telinga tak dengar orang ngumpat. Dengar orang-orang yang cakap benda elok. Duduk dengan orang soleh. Mulut cakap benda yang baik. Tu. Ni maknanya pergaulan dah jadi mudah, jadi elok sesama manusia. Ini maknanya di situ mulanya kehidupan. Jadi nak dapat tenang, iman pada Allah. Bila beriman pada Allah tadi itu, luas lagi lah mana pergaulan kita ni Allah. Hablu minallah wa hablu minan nas. Dan berhubungan dengan mereka. Dan tidak akan binasa orang yang suka musyawarah. Suka mesyuarat. Suka berbincang satu-satu benda. Tidak akan jadi masalah. Tidak akan jadi binasa. Jadi musyawarah ni, meeting, mesyuarat, apa lagi syura, duduk. Anak beranak pun kena duduk. Kita nak pergi cuti mana ni? PKPP ni, PM kata boleh pergi cuti. Kita nak pergi cuti mana? Duduk bincang. Anak kecil, anak besar, anak tua, anak muda, semua sekali. Tok, nenek, tok wan, cucu, piung, semua duduk sekali. Bincang satu rumah. Kan? Kita nak pergi cuti kat mana? Bincang sama-sama. Lah ni musim durian. Kita pergi cuti berkemah dekat dusun. Apa yang cuti kat dusun? Kemah kalau kita kata kita pergi cuti dekat Langkawi tu dia sejam 1,000. Sejamnya 1,000 hotel dah disewa orang. Macam mana kita nak pergi? Bayangkan berapa ramai. Jangan jalan jam. Nak pergi berjalan pun tak seronok, penuh dengan orang. Nak naik kabel car, nak naik sampai ke puncak. Nak musim jalan penuh orang. Payah pula nak jaga. Baik kita cari tempat yang selamat dulu. Esok baru kita bercuti. Itu perbincangan. Duduk, biar duduk sama-sama. Bincang tak perlu kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah pula cakap tak perlu kan. Hari ni kita akan meeting kan. Kali pertama kan, semua hidup. Tak payah duduk meeting tu saja. Jom nak pergi mana tengah makan pun tak apa. Musyawarah. Bincang. Kerana dalam musyawarah ada barakah. Allah bagi ma'unah. Allah tidak akan binasakan orang yang musyawarah. Betul kita musyawarah. Habis nak ada mukadimah ke tak? Mukadimah tu benda yang harus. Dapat pahala kalau kita baca Fatihah. Ya, tak baca pun tak ada masalah. Duduk naik atas motor, musyawarah dengan anak dia. Berasa kita nak pergi cuti pergi mana, anak dia kata kita pergi mancing lah.
tak ada masalah. Buat. Bukan suruh kita duduk ada meja-meja meeting, meja bulat, tak payah kan. Itu tak penting semua itu. Itu nampak je cantik kan. Baik. Dan tidak akan selamat orang yang hanya fanatik dengan pendapat sendiri. Dia fanatik, dia pendapat dia yang betul, ini takkan selamat. Kadang-kadang salah. Kadang-kadang mungkin tak betul. Mungkin kita berasa macam ilmu kita tu dah lengkap, tiba-tiba ada cacat celahnya. Nabi pun musyawarah, tidak menggunakan pendapatnya sendiri. Walaupun pendapat Nabi itu memang kita tak boleh sanggah dah, tapi Nabi bertanya nak dapat barakah. Itu. Dan bila Allah akan membinasakan seseorang, maka pertama yang dirasakan cara berfikirnya. Bila Allah nak rosakkan seseorang, Allah akan rosak cara fikir kita. Kalau aku ngaji agama ni, apa aku dapat? Ada mula dah. Secara Allah, kerja Allah nak rosakkan fikiran kita. Jadi mana bentuk kita kena hati-hati, minta Allah lindung. Kalau Allah dah rosakkan fikiran kita, negatif je banyak ada positif, maka akan rosak. Apa dia? Mak Fendi. Tapi lah. Jadi mana kalau Allah nak rosakkan kita punya ketenangan, nak rosakkan seseorang itu, cara fikir kita dah rosak. Negatif saja. Kalau aku duduk sini, aku boleh makan apa lagi? Kalau aku duduk ngaji saja tak ambil arus perdana, aku akan rosak. Kalau aku duduk ikut cakap orang saja, kan, letih. Allah nak rosakkan fikiran dia. Duduk zikir, mula. Kalau duduk pergi masjid saja, apa nak dapat sekarang? Dia mula. Begitu. Jadi kena hati-hati. Allah boleh rosakkan manusia. Hak Allah. Jadi kita mohon Allah jaga betul fikiran kita. Dan orang-orang yang baik di dunia ini, mereka pula orang-orang yang baik di akhirat. Baik di dunia, baik akhirat. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syaratnya berfikiran baik. Jadi orang yang dia tidak tergopoh-gapoh ni adalah fikirannya baik. Fikirannya baik ni bagaimana Allah lindung daripada fikir benda yang tak elok. Bagaimana Allah lindung fikir tak elok? Mana kita benar-benar yakin dan beriman kepada Allah. Ini satu cabang al-imanu billah. Selamat kita. Dan juga ahli mungkar. Kejahatan di dunia ini mereka juga dan celaka di akhirat. Kalau di atas muka bumi dapat kerosakan, di akhirat pun mereka mencapai kerosakan. Wa na'uzubillah min zalik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala rafiqun yuhibbur rafiq yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala unf. Sesungguhnya Allah Maha Kasih dan lunak. Allah ni rafiq wa yuhib. Kasih dan lunak, baik. Suka kepada hamba yang bersifat kasih dan lunak. Allah ni lembut. Allah ni penyayang. Allah ni orang kata apa? Apa lagi? Lunak apa lagi? Lunak apa lagi? Lemah lembut, sopan santun. Dan Allah memberikan hasil dari kelunakan dan ketenangan apa yang tidak capai dengan kekerasan dan kemarahan. Di lunak itu mencapai lebih tinggi daripada kekerasan. Sebab tu Nabi dengan lunak dahulu. Kalau tak boleh dengan lunak, maka baru Nabi guna kekerasan. Kekerasan ni makna perang tadi itulah. Tak mau dengar sangat, barulah Allah di peringkat akhir suruh perang, serang pada musuh-musuh Allah ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, Iza aradallahu ta'ala bi ahlil baitin adkhala alaihim rif wa inna rif law kana khalqan lama ra'a an-nasu ahsani min wa anna anfu law kana khalqan lima ra'a an-nas khalqan akbahu min. Jangan, jika Allah berkehendak kebaikan terhadap satu keluarga, bi ahli baitin, dia nak baik, berkehendak kebaikan pada satu keluarga, maka Allah masukkan dalam rumah tangga itu sifat lunak dan tenang, kasih sayang, tenang, bertoleransi, orang kata apa, maafi, itu satu keluarga. Makna satu keluarga ni bukan keluarga kita saja, makna dalam satu institusi, dalam satu kilang, syarikat, satu madrasah, elok je semua, baik saja. Sesungguhnya adanya lunak itu berupa manusia. Kalaulah lunak tu macam manusia, tentu manusia tidak akan melihat wajah yang lebih elok dari itu. Kalau lunak ni satu jenis manusia, satu bangsa manusia, dikata oleh Nabi,
Makanya manusia yang paling cantik adalah lunak. Sekarang ni kalau tengok orang yang paling cantik siapa? Kita pun tak tahu siapa cantik. Kan? Setengah orang kata orang Libya, setengah orang kata orang Uzbekistan, setengah orang kata macam-macam lah. Kan? Jenis-jenis orang kata orang sungai. Betul ada orang sungai ni kat mana? Memang muka dah cantik sungguh. Kan? Macam-macam. Tapi kalau kata lunak ni jenis bangsa manusia, dia yang paling cantik sekali. Sebab dia satu benda yang begitu hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andaikan kekerasan itu berupa manusia, nescaya manusia tidak akan melihat wajah yang lebih jelek daripadanya. Kalau orang kata apa tadi? Kekerasan, melakukan semua dengan kekerasan, dengan kepaksaan, dengan benda yang zalim, maka orang pun tak mau tengok. Memang jelas apa mana ada orang suka benda yang keras, benda yang zalim, tak nak. Itu maka orang lari. Jadi maknanya lunak itu yang paling tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ketika saya berkenderaan unta yang tidak mahu jalan. Unta tak mahu berjalan. Bukan kita naik kuda tak mahu berjalan. Aisyah pun tak nak berjalan enggak. Unta, dah unta ni dengan cakap. Antara unta dengan kuda ni mana dengan cakap? Memanglah kuda ni. Kuda ni kalau kita nak tengok sifat dia, boleh tengok cerita Avatar, sifat dia begitu. Dia ada connection antara manusia, tuan nak tunggang dia tadi dengan dia. Bila naik je atas badan dia, sebelum naik tu dia ada connection. Sampai satu tahap, kita naik kuda ni, apa saja yang kita niat, dia dapat tahu. Macam Avatar, naik kuda tadi tu. Dia niat nak pergi mana, terbang kanan-kanan, kiri-kiri, nak berlari-berlari. Itu begitu keadaan kuda. Beza dengan unta. Unta ni dia tough, besar. Haiwan barakah. Tapi kuda juga haiwan barakah, dan barakah kuda ni tidak ada pada tempat ataupun haiwan-haiwan yang lain. Itu kuda naik dia sampai satu tahap dia kenal tuan dia. Waktu Nabi ni kalau diuraikan ada kisah Nabi naik unta yang Nabi panggil dan kuda tu patah balik. Kuda tu patah balik. Jadi kuda yang bagus. Jadi kuda ni boleh tahu apa sifat. Selalunya kuda-kuda Arab lah. Kuda Arab ni, stallion ni, dia akan mudah patuh pada tuan dia, besar. Itu. Jadi Aisyah ni naik unta. Unta ni dia makan duri kaktus tu. Dia boleh hidup sebulan, 2 bulan lama. Bonggol tadi tu simpan lemak. Air situ cukup lengkap. Dan kita ni puasa ni, lemak lah yang menjadi sumber tenaga pada kita, yang ada pada hempedu tadi tu. Di unta yang tidak mahu jalan. Jadi Aisyah naik atas unta tak mahu berjalan. Maka saya selalu memukulnya. Lalu Aisyah pukul dia. Ambil cemeti ke, ketuk dengan kaki ke, Wallahualam sebut pukul, tak tahu pukul dengan apa. Maka Nabi SAW bersabda, Ya Aisyah, Ya Aisyah, alaiki birifki fa innahu lam yakun fi syai'in illa zanahu wala tuzid min syai'in illa syana. Hai Aisyah, gunakanlah kelunakan, kesabaran, sebab lunak itu tidak berada pada suatu melainkan ia memperindahkan. Tu bila Aisyah ni duk pukul-pukul unta tadi tu, Aisyah kecil. Nabi wafat, Aisyah baru umur 18 tahun. Bayangkan kalau Nabi hidup ni berapa umur dia? Mungkin 15, mungkin 16. Sebab ketika Nabi wafat umur dia 18 tahun. Jadi dia duduk marah unta tak mau berjalan. Nabi kata apa? Aisyah, kalau guna kelunakan, sabar sikit. Di lunak tu pasti akan dapat benda yang indah. Mana berjalan indah, elok. Dan tidak tercabut dari suatu melainkan menjelekkannya. Jadi kalau benda selain benda lunak jadi jelek. Disabar dulu. Elok-elok. Ketuk elok-elok. Tarik ke dia punya mulut ke. Unta ni ketuk sikit. Mana bukan ketuk rotan tadi tu, mana ketuk dia punya paha belakang tu supaya dia tahu nak kena bergerak. Itu. Tak perlu marah-marah pada dia. Jadi Nabi tegur pada Aisyah. Ini salah satu benda kelunakan pada haiwan. Jadi banyak benda yang Nabi ajar kepada kita. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, ketika telah turun surah Iza ja'a nasrullahi wal fath, ini surah yang terakhir turun. Sebelum Fatu Mekah ni surah yang turun yang terakhir, surah Al-Fath, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Surah ni baca dan apa masalah sekalipun akan mudah dan akan mencapai kemenangan. Cuma cepat ataupun lambat. Jadi bila turun
turun iza ja'a nasrullahi wal fath, maka Sayyidina Umar pun tanya mengenai tentang ayat ni. Abu Bakar pun bertanya mengenai ayat ni. Semua orang seronok. Sebab apa? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mencapailah kemenangan itu. Maka capailah kemenangan. Dia orang seronok Allah nak tolongkan apa dia pertolongan dia. Seronok. Tanya pada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pandanganmu tentang surah ni? Tanda inilah Nabi akan pergi meninggalkan kita. Itu lain. Itu namanya takwil. Tafsir tadi. Apa maksud ayat ni? Kita nak menang dah lah. Betul? Itulah tafsirnya. Takwil di sebalik tafsir tadi itu. Apa dia? Allah nak mengambil Nabi, nak mengangkat Nabi dan kembali kepadanya. Mana Nabi akan wafat. Itu. Ini Ibnu Abbas dia yang tahu. Itu. Rasulullah SAW sakit. Bila turun ayat ni, maka Nabi sakit. Dan pada hari Khamis, Nabi SAW keluar dengan kepala yang diikat. Ini ada kisah. Nabi ikat kepala dia. Hari Khamis, Nabi sakit. Lalu Nabi keluar ikat kepala dia. Kemudian naik di atas mimbar. Dan duduk di atas mimbar dengan muka yang pucat. Nabi naik atas mimbar. Dan Nabi pun duduk dan dalam keadaan muka dia tak sihat, sakit. Dan ini dah sampai ke peringkat sakaratul maut sudah. Dan mata yang berlinang air mata. Kemudian memanggil Bilal dan menyuruh bersuruh di Madinah, mengajak orang-orang supaya berkumpul dan mendengar dan menerima wasiat Nabi SAW, wasiat yang akhir. Dan Nabi suruh Bilal naik atas sutuh bumbung, panggil macam azan tadi tu, dia panggil semua orang umat Islam, mai duduk. Nabi nak bagi khutbah terakhir. Maka berkumpullah semua penduduk kota Madinah, tak kira kecil, besar, lelaki dan perempuan, sehingga mereka tinggalkan rumah terbuka dan pasar kosong. Habis pasar, habis semua, tak ada orang, rumah pun kosong. Semua datang ke mimbar Nabi, iaitu di Masjid Nabawi, duduk kumpul ramai-ramai. Tidak terkecuali gadis-gadis pingitan bersama keluar untuk mendengar wasiat Nabi SAW, sehingga penuh masjid. Anak-anak dara semua habis keluar. Kalau dulu duduk dalam rumah ni, semua keluar. Anak dara kecil semua keluar, janda habis semua keluar. Dan Nabi bersabda, berilah kesempatan kepada orang-orang yang di belakang supaya masuk. Nabi kata, main lagi, masuk rapat lagi. Itu biar ramai yang boleh masuk lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda, berdiri sambil menangis. Lalu Nabi pun dalam keadaan yang sakit, Nabi pun bangun dan Nabi menangis dan mengucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu memuji syukur kepada Allah sebagaimana lazimnya. Jadi satu benda kita kena bersyukur, mengucapkan syukur, muji-muji Allah Subhanahu wa taala seperti kebiasaan. Dan baca selawat untuk semua Nabi juga pada dirinya. Kemudian bersabda, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, bangsa Arab kelahiran haram Mekah. Nabi menceritakan tentang keturunannya daripada orang Arab Mekah. Yang tiada Nabi sesudahku. Jangan ada orang mengaku jadi Nabi. Tak ada dah. Nabi adalah Khatimul Anbiya. Last sekali. Hai, ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Diriku ini telah diberikan akan mati. Dia beritakan akan mati. Nabi dah diberitahu akan kembali kepada Allah, akan wafat. Dan telah dekat akan meninggalkan dunia ini. Dan aku telah rindu pada Tuhanku. Maka alangkah sedihnya meninggalkan umatku. Nabi akan mati dan Nabi menyatakan sedih meninggalkan umatnya. Apakah yang mereka katakan kelak sepeninggalanku, ya Allah, selamatkanlah, selamatkan. Jadi Nabi kata, kalau aku wafat ni, apalah yang akan berlaku pada umat. Ini kasih sayang Nabi, sifat Nabi. Jadi Allah disebut, dia berdoa pada Allah. Nabi doa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Selamatkanlah siapa? Umat Nabi Muhammad. Hai manusia, dengarkanlah wasiatku dengan perhatikan dan ingat-ingatlah. Dan yang hadir harus menyampaikan pada yang tidak hadir. Sampai hari ini kita pegang. Kerana ini wasiatku yang terakhir kepada kamu. Wahai manusia, Allah telah menerangkan pada kamu dalam kitab yang diturunnya apa yang halal dan haram, yang harus kamu lakukan dan yang harus kamu tinggalkan. Maka gunakanlah yang halal, tinggalkanlah yang haram, dan percayalah pada yang mutasyabih. Dan mutasyabih benda yang macam was-was yang kita tak tahu, tapi benda tu wujud sam'iyat, kita boleh dengar tapi tak nampak kan. Dan laksanakanlah yang
muhkam, yang dia yang tegas hukum-hukum Allah. Dan jadikanlah sebagai peringatanmu yang berupa contoh-contoh itu. Contoh-contoh dalam Quran, jadikan panduan. Jadikan satu garis panduan, satu perlembagaan. Kemudian Nabi SAW melihat ke langit sambil berkata, Ya Allah, saya telah menyampaikan, maka saksikanlah. Hai manusia, awaslah kamu dari hawa nafsu yang sesat menyesatkan, yang jauh dari tuntutan rahmat Allah dan syurga, bahkan dekat kepada neraka. Jangan ikut nafsu, sebab nafsu akan bawa kepada neraka Allah. Jangan ikut. Lawan nafsu, sehabis lawan. Memang payah, tapi lawan nafsu. Nafsu ada berapa peringkat? Nafsu amaratu bisu, ini peringkat yang 3 yang terbesar. Nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Itu 3 peringkat. Nafsu amaratu bisu, nafsu jahat. Nafsu lawamah pertengahan, kejap jadi baik, kejap jadi jahat. Nafsu mutmainnah, dia baik. Dia jahat ni dia tak ada dah. Ada dosa tapi sikit, lepas tu dia sentiasa baik. Paling tinggi kamil Nabi SAW, iaitu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Lawan nafsu. Nafsu ni ada hayawanat, ada syahwanat, ada syahwat, ada ghadabiyah, banyak bagian-bagian nafsu. Dan hendaklah kamu menjaga jemaah persatuan. Jaga elok persatuan Islam, jemaah Islam. Istiqamah, dan istiqamah dalam jemaah Islam. Lurus, kerana ini dekat dari Allah dan syurga, jauh daripada api neraka. Yang mengikut landasan Islam, yang mengikut orang-orang yang mempertahankan Islam, mereka ini akan dilindungi oleh Allah. Ya Allah, saya telah menyampaikan, hai manusia, takutlah kepada Allah, ittaqullah. Takutlah kepada Allah dalam menjaga agama dan amanat yang diamanatkan padamu. Apa yang Allah suruh, kita kena taat. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan memeliharalah budak-budakmu. Kena jaga anak-anak, jaga semua orang bawah tanggungan kita. Berilah mereka makan dari apa yang kamu makan, dan pakaian dari apa yang kamu pakai. Dan jangan memaksa mereka apa yang tidak kuat. Itu maknanya kita bagi apa yang kita mampu. Maknanya suami bagi apa kemampuannya yang dia boleh bagi. Kalau boleh bagi 100, 100. Kalau yang ni kaya dia bagi 1000, ikut kemampuan suami tadi tu, bukan ikut kehendak. Kerana mereka itu juga terjadi dari darah daging dan darah makhluk yang sama dengan kamu. Apa yang dia mampu buat, dia buatlah. Kalau tak mampu buat, jangan paksa. Itu. Jangan kita paksa orang yang tak mampu dia buat. Ingatlah yang anaya pada mereka, maka akulah lawannya pada hari kiamat. Siapa yang anaya memaksa orang dengan zalim, maka Nabi lah yang akan melawan di akhirat esok. Dan Allah menghakimnya. Takutlah kepada Allah dalam memelihara isteri. Tepatilah mahar mereka dan jangan menganiaya mereka. Nescaya kamu akan diharamkan dari hasanatmu di akhir kiamat. Mana melaksanakan dengan baik segala tuntutan kepada isteri-isteri. Ingatlah saya telah menyampaikan, hai manusia, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan ajarkan kepada mereka akhlak sopan santun, sebab mereka di tanganmu bagaikan tawanan dan amanat. Ingatlah saya telah menyampaikan, hai manusia, patuhlah pada perintahmu dan jangan menentang mereka meskipun dari turunnya budak Habasyi yang terpotong hidungnya. Nabi cakap, kalau seseorang jadi pemimpin, jangan lawan dia. Dah diangkat dia pemimpin, jangan lawan. Walaupun Syah ni ramai jadi hamba, kalau dia jadi pemimpin dan dia bijaksana, maka dia, kita kena apa? Kena patuh, kena ikut dia. Jangan menentang mereka meskipun dari keturunan budak Habasyi yang terpotong hidungnya. Makna dah lah Habasyi, hamba. Lepas tu potong hidung pula. Tapi kalau dia jadi pemimpin, dia yang memerintah, kena patuh. Sebab yang patuh pada amir itu, pada pemerintah itu berarti taat padaku. Siapa yang patuh pada amir? Amir yang soleh, amir yang baik, amir yang mengikut aturan Allah. Maka dia taat pada Nabi. Dan siapa yang taat padaku berarti taat kepada Allah. Jadi maknanya pemimpin yang adil kita taat, macam kita taat pada Nabi, macam kita taat kepada Allah. Dan siapa yang menentang mereka berarti menentang aku, dan siapa yang menentang aku berarti maksiat kepada Allah. Ingatlah saya telah menyampaikan, wahai manusia, hendaklah kamu cinta pada keluargaku dan ahli-ahli Al-Quran. Cinta pada ahli keluarga Nabi dan cinta pada ahli-ahli Al-Quran.
dan cinta pada ulama-ulama. Cinta pada ulama, tak boleh benci. Siapa benci ulama, wa na'udzubillah min zalik. Nabi cukup marah pada orang yang benci pada ahli Quran dan juga alim ulama. Dan kamu benci, jangan kamu benci dan hasad pada mereka, iaitu ulama-ulama. Jangan hasad dan benci pada mereka. Jangan kamu menghina pada mereka. Ingatlah siapa yang cinta pada mereka, iaitu ulama, berarti cinta kepadaku, cinta kepada Nabi. Dan siapa yang cinta padaku, maka cinta kepada Allah. Dan siapa yang benci pada mereka, berarti benci padaku. Dan siapa yang benci pada mereka, iaitu alim ulama, maka benci kepada Allah. Ingatlah, saya telah menyampaikan, hai manusia, jagalah sembahyang 5 waktu dengan menyempurnakan wuduknya. Wuduk kena elok, kena baik-baik. Angin wuduk kena pelan-pelan, jangan laju-laju. Jangan kelang kabut. Jangan duk gopoh-gapah. Ambil slow-slow dalam keadaan yang tenang. Jangan duk kejar. Elok-elok. Dia punya tertil, dia tertib dekat mana? Muka mana? Tangan mana? Kepala mana? Kaki mana? Sunat dia, rukun dia kena tengok. Jagalah sembahyang 5 waktu dengan menyempurnakan wuduknya dan menyempurnakan rukuk sujudnya. Rukuk baik-baik, sujud elok-elok. Hai manusia, keluarkanlah zakat hartamu. Ingatlah siapa yang telah mengeluarkan zakat, maka tidak dianggap sembahyangnya. Yang tidak keluarkan zakat, sembahyang pun tak ada guna. Dan siapa yang tidak dianggap sembahyangnya, maka tidak beragama. Kalau zakat kita tak bayar, sembahyang pun tak guna, maka agama pun rosak. Dan siapa yang tidak dianggap sembahyangnya, maka tidak beragama. Dan tidak dianggap puasa dan hajinya dan jihadnya. Tak sembahyang, tak bayar zakat, haji ke jihad tak ada, Allah tak terima. Ya Allah, saya telah menyampaikan, hai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji pada orang yang kuasa perjalanannya. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, boleh pilih apakah akan mati Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kecuali jika ia uzur, penyakit yang menahannya atau raja zalim. Ini orang yang pergi haji, kalau mampu kena pergi. Kalau tidak, dia pilih 3 tadi tu, Yahudi, Nasrani atau Majusi yang sembah api. Ingatlah bahawa ia tidak akan mendapat syafaatku dan tidak akan minum daripada haus telagaku. Ingatlah, saya telah menyampaikannya, hai manusia. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat di suatu lapangan dalam kedudukan yang sangat berat, mengerikan, pada hari yang tidak berguna harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang suci bersih dari syirik. Ingatlah, saya telah menyampaikan, wahai manusia, jagalah lidahmu, jangan tangiskan matamu dengan menangis takutkan Allah, dan tundukkan hatimu memikirkan Allah, dan memakmurkan masjidmu. Masjid kena masuk selalu. Dan ikhlaskan imanmu, dan nasihatilah kawan-kawanmu, dan berbuatlah kebaikan untuk dirimu, dan jagalah kemaluanmu. Dengan berzina, jangan merosakkan maruah. Dan bersedekahlah dari hartamu. Dan jangan menghasad, nescaya akan hilang hasanatmu. Siapa duk hasad dengki dengan orang, habis semua amal ibadah dia. Dan jangan ribah, iaitu mengumpat, nescaya binasalah kamu. Jangan duk mengumpat orang. Ingatlah, saya telah menyampaikan, hai manusia, berusahalah kamu dalam memerdekakan budak-budakmu, dan berbuat baiklah untuk hari keperluanmu dan hajatmu. Jadi zaman itu ada hamba, maka bebaskanlah, itu yang lebih baik. Membuat baiklah untuk hari keperluan dan hajatmu. Buatlah elok benda yang kita hajatkan, benda yang kita perlu, lakukan, gunakan sebaik mungkin, dapatkan dengan baik. Hai manusia, jangan menganiaya, sebab Allah sendiri yang akan menuntut terhadap siapa yang kejam aniaya. Dan kamu yang menanggung perhitunganmu, dan kepada Allah kamu akan kembali. Allah tidak rela jika kamu buat maksiat. Hai manusia, sungguh siapa yang berbuat kebaikan, maka untungnya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya jika berbuat kejahatan, maka ditanggung sendiri. Dan Tuhan tidak menganiaya pada hamba-hambanya. Dan jagalah dirimu dari hari di mana kamu dihadapkan kepada Allah. Kemudian tiap orang akan dibalas atas apa yang dia usahakan. Dan mereka tidak aniaya. Hai manusia, sesungguhnya saya akan menghadap kepada Tuhanku, dan saya telah diberitahu akan meninggal. Kerana itu saya titipkan kamu kepada Allah, iaitu agama dan amanatku. Ini Nabi sebut kepada kita.
Wassalamualaikum hai para sahabatku dan semua umatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian turun dari mimbar. Nabi turun dari mimbar dan masuk ke dalam rumah. Dan tidak keluar lagi sudah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi tak keluar hinggalah Nabi wafat. Ini wasiat terakhir Nabi kepada kita semua. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disambung bab 83 mengejarkan sunnatullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghfirah wal barakah wassalamu ala hadi majlis. Allahumma faqihna fi din wa bi ta'lim bi jannati masalatina wa min zurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Alhamdulillah rabbil alamin.